Assalamualaikum dan selamat malam buat saudara Haikal yang sudi meluangkan masa bersama saya untuk sesi temu bual kita pada hari ini. Saudara sihat? Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam. Baiklah. Informa kita pada hari ini merupakan bekas siswa Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengambil kos ISMP, Pengurusan Perniagaan. Objektif temu bual kita pada hari ini adalah walaupun kita berlatar belakangkan berbeza dari segi akademik, tetapi itu tidak bermaksud kita tidak boleh menceburi bidang yang berbeza daripada bidang yang kita pelajari. Apa pendapat saudara Haikal tentang hal ini? Okey, baik. Jika nak sebut dengan apa yang diberitahu oleh saudari Farha, okey, di mana iaitu walaupun kita berlatar belakang berbeza dari segi akademik, tapi tak masuk pun tak boleh nak cuba bidang yang lain. Okey, pada pendapat saya, di mana kita ni boleh kita nak multitask. Walaupun kita mengambil kos sains, tapi kita juga perlu ada ilmu berkenaan dengan bidang-bidang yang lain. Sepertinya contohnya perniagaan. Okey, perniagaan ni amat penting lah untuk kita ketahui sebab sekarang ni adalah dunia perniagaan. Okey, ramai yang menggunakan perniagaan, berjual situ sini dan serata dunia melakukan perniagaan walaupun dari berlatarkan belakang bidang masing-masing. Okey, baik. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Sebelum kita melanjutkan sesi temuan ini lebih jauh dan mendalam, ialah terlebih dahulu jikalau saudara sudi menceritakan sedikit pengalaman saudara sebelum menceburkan diri dalam bidang perniagaan ini. Okey, baik. Sebelum saya cerita berkenaan dengan pengalaman saya, saya nak cerita dari saya sejak saya daripada sekolah mula dahulu. Okey, dulu saya sekolah di Johor. Saya lahir di Johor tapi menetap di Terengganu hampir berpuluh tahun. Okey, saya dulu sekolah dekat SMA Ittifaqiyah. Sekolah ni adalah sekolah agama dan pada masa tingkatan 4 dan 5 saya mengambil bidang perakaunan. Jadinya bidang perakaunan ni dia lain daripada bidang perniagaan. Okey, selepas habis sahaja SPM, Sijil Pelajaran Malaysia, saya mendapat keputusan yang baik. Saya diiktiraf pelajar semalam juga. Dan saya telah dapat tawaran dekat Kolej Matrikulasi Perlis. Di mana Kolej Matrikulasi Perlis tu dia tawar kat saya bidang perakaunan. Di mana bidang perakaunan tu dekat Kolej Matrikulasi Perlis tu dia ada 4 subjek yang kita kena belajar selama 1 tahun. Iaitu saya belajar selama 2,5 lah. Okey, di mana subjek yang pertama adalah subjek perakaunan, kedua ekonomi, ketiga perniagaan dan yang keempat adalah matematik perniagaan. Okey, di mananya yang saya nak fokuskan iaitu yang subjek perniagaan lah. Jadi banyaklah saya tahu berkenaan dengan perniagaan. Sebelum-sebelum ni saya tak tahu bagaimana nak berniaga, bagaimana nak urus kewangan dengan baik dan sebagainya. Okey, bila mana saya mengambil jurusan perakaunan ni, saya belajar sekali berkenaan dengan subjek perniagaan. Saya tahulah sedikit bagaimana kita nak memulakan perniagaan dengan baik. Dengan itu kita melihat dari segi pelbagai faktor lah. Okey, baik. Jika kita faham konsep asas perniagaan ni, yang pertama sekali biasa dia ada penjual dan juga pembeli dan dia juga ada stok dan dia kena ada modal untuk memulakan perniagaan. Okey, jadi selepas daripada saya belajar dekat Kolej Matrikulasi Perlis, saya mendapat CGPA iaitu 3.75 dan saya ditawarkan dekat UPSI iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kos yang ditawarkan oleh saya ialah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengurusan Perniagaan, di mana saya ditawarkan subjek pendidikan iaitu menjadi cikgu pada suatu hari nanti.
Iaitu saya kena ngajar perniagaan lah. Dan juga saya boleh juga mengajar matematik, perakaunan dan sebagainya. Jadinya dekat perniagaan dekat UPSI ni dia lebih advance, lagi tinggi. Kita kena belajar berkenaan dengan perniagaan di serata dunia. Iaitu kita kalau dekat UPSI ni kita kena belajar segi marketing, kita kena belajar segi produk, penghasilan produk dan segala lah yang cabang-cabang perniagaan ni. Yang tu yang saya belajar semasa UPSI. Sekarang saya sudah habis belajar di UPSI. Bulan 12 ni insyaAllah saya konvo. Saya baru saja habis praktikal, ada SMK Tutanai dalam bidang perniagaan. Okay, itu saja pengalaman saya. Terima kasih saudara. Seperti yang kita semua sedia maklum, dunia kita sekarang ni bersaing secara hebat dalam bidang teknologi khususnya. Jadi, mengapakah saudara lebih memilih jenis perniagaan ini berbanding perniagaan yang lain? Okey, baik. Jadi saya lupa saya nak beritahu yang saya ni buat perniagaan apa. Okey, baik. Saya membuat perniagaan menjual perabot terpakai. Di mana perabot terpakai ni adalah satu barang yang telah digunakan oleh orang yang pertama dan digunakan kepada orang yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan perabot terpakai, iaitu barang second hand. Okey, baik. Jadinya kenapa saya memilihkan perniagaan banding ini daripada perniagaan-perniagaan di mana perniagaan barang terpakai ni kita kena lihat juga kawasan dekat tempat kita. Tempat kita ni kita tengok juga adakah sesuai kita buat perniagaan ni mendapat keuntungan ataupun sebaliknya. Okey, saya pasti apa yang saya buat ni dekat tempat saya tu dekat Bukit Payung Terengganu ni, saya buat perniagaan barang terpakai ni. Saya tengok dekat kawasan ni tak ada seorang pun. Tak ada seorang, maksudnya ada sedua je buat perniagaan barang terpakai ni. Okey, di mana barang terpakai ni sangat relevan lah untuk kita melaksanakan perniagaan walaupun bermodalkan besar, tapi barang-barang yang dijual ni adalah menggunakan modal yang sangat rendah lah. Sebab apa? Sebab barang terpakai kan. Okey, di mana barang terpakai ni saya memfokuskan kepada sasaran saya iaitu keluarga yang B40. Kadang-kadang tak semua B40 yang sahaja membeli barang terpakai ni. Ada juga keluarga T20 yang gaji berpendapatan tinggi. Sebab apa? Sebab barang terpakai ini adalah barang-barang yang sangat berkualiti tinggi lah berbanding, ini pendapat saya, berbanding dengan kedai baru. Kedai baru. Sebab apa? Sebab barang terpakai ini adalah daripada Singapura. Jadi kalau kita faham Singapura ni ada satu negara yang mempunyai ekonomi yang baik lah. Dan juga gaya hidup dekat Singapura ni sangat tinggi. Jadinya bila kita tahu itu sangat tinggi, dia akan guna barang yang terbaik. Contoh barang adalah macam kayu-kayu yang terbaik lah, iaitu kayu jati, kayu nyata, kayu pan dan sebagainya. Okey. Jadi saya pilihlah perniagaan barang terpakai ini berbanding perniagaan yang lain. Sebab perniagaan lain boleh mendapat untung, tapi dengan sekadar untung yang rendah. Seperti saya bukan nak merendahkan, tapi seperti menjual tepi jalan dan sebagainya. Jadinya sebagai perniagaan kita kena ambil risiko lah untuk membuka perniagaan yang sangat baik, yang dah relevan, yang boleh membawa keuntungan dan juga minat yang kita ada pada diri kita untuk melaksanakan perniagaan. Itu saja. Baiklah, soalan seterusnya. Adakah saudara mempunyai rahsia kejayaan atau tips-tips yang menarik yang ingin dikongsikan untuk berjaya dalam bidang perniagaan ini? Okey. Terima kasih atas soalan dan saya akan share lah kejayaan yang tips yang menarik. Tak banyak tapi kita boleh bagi lah. Kita boleh bagi di mana kalau kita nak buat perniagaan
untuk kita nak berjaya dalam perniagaan ni, satu, jangan takut lah. Jangan takut untuk kita keluarkan modal. Sebab apa? Sebab dalam saya belajar itu dekat UPSI, pemasaran ni yang paling utama adalah kita kena buat marketing. Marketing ni pemasaran. Contoh pemasaran ialah kita mengeluarkan modal untuk membeli banner, membuat periklanan dan sebagainya. Okay, bila mana kita buat marketing, jadi orang akan kenal produk-produk kita. Dan kita juga kena sentiasa mengiklankan barang apa yang kita jual dan apa yang kita nak yakinkan yang barang kita ni adalah barang terbaik yang di mana pelanggan perlukan barang kita ni. Jadinya satunya adalah marketing lah. Sebab apa? Marketing ni adalah satu jantung perniagaan. Kalau tak ada marketing, tak gerak lah perniagaan kita. Lagi satu adalah berani mengambil risiko. Jadinya kita kena sentiasa follow up dengan cash flow yang kita keluarkan, berapa belanja yang kita keluarkan, berapa yang duit masuk. Kita kena sentiasa buat satu jadual di mana kita mencatat transaksi, duit jual beli dan duit barang masuk dan duit keluar. Okey, itu adalah satu tips lah yang saya boleh berikan. Itu saja. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah saudara membahagikan masa dengan baik antara kerja dan pembelajaran sewaktu saudara masih bekerja? Maafkan saya. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah saudara membahagikan masa dengan baik antara kerja dan pembelajaran sewaktu saudara masih belajar di UPSI dahulu? Okey, baik. Okey, yang pertama-tama sekali di antara perniagaan yang kita ada ni dengan akademik, kita kena utamakan akademik dulu sebelum perniagaan. Sebab apa? Sebab sebelum ni ada perniagaan, kita kena ada ilmu dulu. Bila kita ada ilmu, insya-Allah kita boleh berjaya dalam perniagaan. Okey, kalau kita lihat sini, di mana bagaimana saya membahagikan, okey, saya alhamdulillah semasa, bukan alhamdulillah sangat, sebab time tu PKP kan. Jadi PKP ni pembelajaran secara dalam talian. Di mana secara dalam talian kita boleh mempromosikan barang melalui talian sahaja, dan sekiranya ada yang berminat, kita boleh sahaja menghantar dari rumah ke rumah terus. Iaitu perniagaan terpakai ni lah. Okay, jadi di mananya saya membahagikan masa ketika belajar di rumah secara dalam talian, dan ada sahaja waktu kelas saya fokus kepada kelas, dan sekiranya habis saja kelas saya fokus kepada perniagaan. Kita kena seimbang, iaitu akademik dan perniagaan yang sedia ada, supaya kita boleh kembangkan selepas sahaja, sebaik saja kita habis belajar dekat saya belajar dekat UPSI lah. Jadinya saya bahagikan kita kena sentiasa buat jadual dengan baik lah. Dulu buat barang lah. Jadual yang kita ada ni, kita kena susun jadual kita. Okay, pagi ni kelas. Okay, petang habis kelasnya saya kena pergi kedai, jual. Malang saya buat assignment dan sebagainya. Jadi itulah cara saya membahagikan masa antara kerja dan juga pembelajaran. Yang pentingnya kita punya study ni jangan tinggalkan. Itu penting tu. Okey, itu saja. Okey, berdasarkan pemerhatian saya bahawa setiap perniagaan pasti akan mempunyai pesaing yang berkongsi matlamat yang sama, iaitu mengecapi kejayaan dalam bidang perniagaan. Apakah yang dilakukan oleh saudara untuk bersaing secara sihat dengan pesaing-pesaing di luar sana? Okey, baik. Jadinya sebut sahaja pesaing ni adalah satu pesaing-pesaing kita yang juga menjual barang sama. Contoh kita jual kepuk, ia pun nak jual kepuk juga. Jadinya bila mana ada pesaing-pesaing ni, jadinya agak sukar lah. Kita nak jual, jadinya akan ada customer tak tahu, tak tentu nak beli kedai ni atau kedai ni. Okay, jadinya salah satu cara untuk kita bersaing secara sihat adalah kita sentiasa di mana mencari peluang dengan baik. Sebagai contoh mencari peluang dengan baik, sekarang ni ada satu aplikasi di mana aplikasi ni dipanggil aplikasi TikTok. Jadinya ramai orang-orang baru niaga ni dia bijak tak? Bijak kan? Dia promote barang dia melalui TikTok sahaja.
Tapi kadang-kadang dia dah promote melalui TikTok apa barang dia jual. Kadang dia buat konten lain. Dia bila buat konten lain menarik dan konten itu naik dekat FYP, orang pun tengok, menariknya video ni. Orang pun follow dia, orang tengok, nega ni. Nega ni apa ni? Nega kepuk. Jadinya kalau kita nak bersaing sihat-sihat ni, kita tengok juga pesaing kita ni jual kepuk. Dia jual kepuk cheese. Jadinya kita pun jual kepuk cheese laku ni. Dia pun macam nak advance lah dia punya produk. Contoh kepuk cheese tu, dia nak tambah kepuk cheese black pepper sebagai contoh. Jadinya dia nak revolusi dia punya produk dia supaya customer pun jenis wahi. Customer pun macam, pelik ni produk ni, nak terah kali. Jadi terah tu rasa sedap, dia pun repeat lagi. Dia repeat dan dia dapat keuntungan yang sangat baik. Okey, itu saja. Baiklah, sudah sampai di hujung temu bual kita pada ini. Soalan terakhir yang ingin saya ajukan kepada saudara adalah, apakah harapan atau cita-cita saudara dalam bidang perniagaan barangan terpakai ini? Okey, baik. Harapan saya ni agak besar juga, di mana perniagaan saya ni hanya ada 2 kedai sahaja. 2 cawangan, bukan 2 lebih kurangnya tu lah. Tapi saya nak memperbesarkan saya punya kedai ni. Saya nak buka cawangan dekat Kelantan, dekat Perlis, dekat KL dan sebagainya. Sebab di mana kalau kita faham dekat KL ni, kalau kita lihat kurang sikit kedai jual barang terpakai ni. Sebab apa? Sebab kalau KL ni kalau kita lihat ramai orang kata apa ni, ramai penduduk dekat sana lah berbanding negeri-negeri lain. Sebab peluang pekerjaan dekat sana lebih banyak daripada negeri lain. Bila mana peluang pekerjaan banyak dekat sana, jadi ramailah penduduk dekat sana. Penduduk sana dia pun buat rumah dan sebagainya. Jadi kalau kita buat rumah ni, mesti kita memerlukan perabot, kita memerlukan TV, kita memerlukan katil dan sebagainya. Jadinya bila ramai penduduk ni, maka kuasa membeli itu pun akan jadi tinggi. Bila mana kita buka cawangan KL dan seluruh negeri, jadinya akan meningkat. Itulah saya punya cita-cita dan harapan saya untuk membuka cawangan yang lebih banyak dan lebih besar. Itu saja sebenarnya cita-cita dan harapan. Terima kasih saudara Haikal kerana sudi meluangkan masa bersama saya sepanjang sesi temu bual kita pada ini. Saya harap pertemuan kita bukan sekadar sampai di sini saja, sampailah bila-bila. Terima kasih saudara Haikal. Sama-sama.